Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan Saudara Syahar Ibrahim. Salam berinteraksi. Dan salam juga untuk membawang dan Arifin, maaf bukan politik, untuk sama-sama kita fikirkan. Ya, saudara kirimkan apa tadi tu? Saya tak dapat baca pun. Jika setiap orang menghubungi sekurang-kurangnya 20 orang, maka hanya akan mengambil masa 3 hari untuk kebanyakan orang di Indonesia. Oh, panjang mesej saudara ni. Saya nak baca satu persatu ni. Sebagai mukadimah, saudara, panjang ni. Macam mana saya nak baca tu, saudara Zana Arifin? Warga negara Malaysia yang mati, anda diminta untuk membaca mesej ini dan mengumpulkan kepada sekurang-kurangnya 10 orang dalam masa 3 hari. Orang sama ya, satu had umur terus. Okey saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nak baca tulisan saudara tadi ni memang panjang sangat. Kerana kalau saudara hantar dalam tagline saya boleh transferkan kepada komputer saya, tapi dah panjang begini mata pula jadi orang Perak kata berkelimio. Jadi saya minta maaf. Mungkin malam besok saya akan baca benda ni. Saudara Izam Syarul, Assalamualaikum. Rubidin, apa khabar? Ham, Sulong, Azhar, Rusnin Kurungot, khabar di Sabah ya. Abu Khalid, Rusli Lendu, Abu Sama, Ala Hadi, Syarudin Salim, Azlan, Pak Chu, Waalaikumsalam, Fazil Yap, Mai, Robea, Alina, Muhammad, Habib, ramainya ya. Terima kasih kerana hadir ke sini. Saya cuma mohon tolonglah like dan share supaya malam ini ada 3-4 pencerahan, dan saya akan berusaha untuk membagikan sesi 1, sesi 2, sesi 3. Dan malam ini juga saya akan memulakan sesi untuk kita menganalisa kawasan-kawasan pilihan raya di seluruh negara, bermula malam ini untuk Perlis dan Kedah. InsyaAllah kalau ada waktunya kita akan mula menyemak dan melihat tentang kedudukan kursi-kursi parlimen dan luar negeri, apa akan terjadi di negeri tersebut ya. Jadi sebagai permulaannya saya harus melaporkan, biarlah orang kata saya ni sebagai macam berita tak mengapa. Jadi bagi saya mahu warga yang melayari halaman ini mendapat informasi terkini. Mungkin telah pun disiarkan, tetapi kita boleh saling ingat mengingati. Ya, terima kasih yang membuat like. Saya harap, saya memohon satu saja, bantu saya dengan beri likes. Ada gambar hati, ada gambar good, membuatkan saya bersemangat. Kerana ruangan ini is a ruangan free of charge. Bukan ada bayaran apa-apa. Saya tidak lain, bukan saban malam saya akan bersama dengan saudara. Saya berusaha untuk memberi informasi. Saya memberi ruang untuk saudara meluahkan pandangan dan perasaan. Kalau perlu pencerahan, saya akan cuba bagi pencerahan setahu saya. Kalau saya tak tahu, saya mohon maaf. Saudara Mak Azmi Mak Ali, insyaAllah saya akan baca saudara punya kiriman. Saudara Azmi, dia kirim waktu petang, jadi senang saya nak masukkan dalam saya punya web. Baik saudara, hari ini seluruh dunia masih lagi dicengkam oleh virus corona. Pandemik ini menular di seluruh dunia dan jumlah warga dunia terkumpul yang telah pun dijangkiti ataupun disapa oleh virus corona adalah sejumlah 41,33,709 dengan kematian sejumlah 1,127,797, dan Amerika terus bergelut sebegitu teruk kerana apabila 8,300,451 warganya disahkan mengalami jangkitan COVID-19 dengan jumlah kematian direkodkan sehingga setakat ini adalah seramai 221,550 mangsa.
Di negara kita sekarang ini virus corona terus mengganas nampaknya. Hari ini sudah naik 847 kes baru. Jadi artinya sejak virus corona ini menyerang negara kita, jumlah terkumpul 23,804 orang sebenarnya yang disapa oleh virus corona, dan kes sembuh 15,417. Jadi daripada 847 kes baru itu, 5 kes import, artinya 842 kes tempatan, saudara. Dengan 5 kematian hari ini. Dan bila dicampurkan jumlah hari ini seramai 5 orang, artinya sejak virus ini berada di negara kita, sudah seramai 204 orang menjadi korban pada pandemik virus corona. Dan hari ini Sabah masih lagi berada di tahap yang tertinggi, iaitu 578 kes. Selangor 137 kes dan 5 kes import. Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur 23 kes, Putrajaya 4 kes, Pulau Pinang 10 kes, Negeri Sembilan 38, meningkat daripada semalam. Johor dan Terengganu serta Sarawak kekal satu kes, Kedah, Melaka dan Kelantan 3 kes, dan Perak 14 kes, Pahang 2 kes dan Labuan 29 kes. Cuma yang masih lega dan masih bertahan adalah warga di Perlis, kerana Perlis masih lagi kosong sifar dijangkiti oleh virus corona. Saya menerima kiriman daripada dalam web ini dalam bahasa Inggeris, tetapi saya tak nak baca banyak sangat. Tetapi natijahnya, apa yang dikirimkan adalah menurut Profesor Dr. Tasuku Honjo, seorang profesor psikologi dan juga profesor perubatan dari Jepun. Dia sudah mula merasakan bahawa virus corona ini bukan suatu jangkitan biasa. Besar kemungkinan ia agak luar biasa dan mungkin buatan orang. Kerana dia kata, kalaulah jangkitan itu berlaku di sesebuah negeri, dia melihat daripada cuaca alam. Kalau negeri sejuk, maka tidak berlaku negeri panas. Tapi sekarang ini satu dunia dijangkiti virus ini, besar kemungkinan ini juga adalah buatan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi itulah, saudara boleh layani Profesor Tasuku Honjo melalui Wikipedia wiki Tasuku Honjo, Tasuku Honjo. Saudara, kita lupakanlah sementara untuk laporan Biro Konas. Kita dengar dulu apa kata Rasulullah. Daripada Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tidaklah sifat buruk berada dalam sesuatu kecuali akan memburukkannya, dan tidaklah sifat malu ada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Ini hadis riwayat Tirmizi yang ke-1897. Status hadisnya adalah hadis daripada Hasan. Sebagaimana ini, memanglah warga Arab daripada zaman Rasulullah dulu, mereka suka dengan bahasa-bahasa yang seakan berpuisi. Kalau Quran itu pun dia ada puisinya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bahasa Al-Quran juga adalah bahasa syair sebenarnya. Sebab itu bila kita lihat hadis-hadis Rasulullah ini, dia bagaikan bait-bait syair. Bila dia kata, tidaklah sifat buruk berada dalam sesuatu kecuali akan memburukkannya, dan tidaklah sifat malu ada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Jadi sifat malu yang ada pada seorang, jadi pengajarannya ialah sifat malu pada seseorang akan menjadi penghias akhlak dan memberikan ganjaran pahala. Kalau kita rasa malu, kita akan mempertingkatkan akhlak kita. Kita malu untuk melakukan dosa. Jadi sifat malu diganjari syurga, kerana sifat buruk diganjari neraka. Rasa malu adalah sebahagian dari keimanan
dan keimanan berada di syurga. Sedangkan tindakan ucapan yang kotor adalah sebahagian dari perangai yang kasar dan perangai kasar tempatnya di neraka. Ini hadis riwayat Tirmizi yang kata 1932. Okey? Itu kita mengharapkan negara kita rahmah, umat sejahtera. Sebentar tadi saya cantik juga kiriman daripada saudara Muhammad Azmi Mat Ali. Dia kata jangan sombong. Apa boleh tulis? Dia kata lahir kita ditolong oleh orang. Nama kita pun diberi oleh orang. Pendidikan kita dapat daripada orang. Pangkat diperoleh dari orang. Wakil rakyat dilantik oleh orang. Mandi pertama kita sewaktu kita bayi dimandikan oleh orang. Dan mandi terakhir kita pun dimandikan oleh orang. Harta kita yang kita miliki bakal dimiliki oleh orang. Jawatan yang kita tinggalkan juga akan digantikan oleh orang lain. Jadi mati kita dikebumikan oleh orang dan diri kita, mayat kita disolatkan oleh orang lain. Oleh itu jangan kita sombong. Itu pesan saudara Azmi itu agak menyentuh hati kita. Jadi kita janganlah kita merasa sombong bila kita bercakap dengan orang dan sebagainya. Semalam saya dah bercakap bahawa isu Makau scam ni masih lagi menjadi perbualan di kalangan warganet. Kerana apabila pihak polis membuat pengumuman bahawa mereka iaitu Datuk Eddie Kana bersama isteri beliau Datin Alia Syuhala serta dua orang bergelar Datuk Seri dikatakan tidak apa ini terlibat dalam Makau scam. Kerana sedangkan yang menyiasat kes tersebut adalah SPRM. Jadi benda yang agak pelik sikit pada kita kerana yang siasat SPRM dan yang menafikan pihak polis. Dalam keadaan begini kita tertanya-tanyalah. Sepatutnya SPRM lah, dan rakyat harga ini menuntut supaya pihak SPRM segera membuat kenyataan. Kerajaan rakyat nak tahu sejauh mana. Kerana jumlah wang yang terlibat bukan sikit. Ratusan juta. Dan ia juga melibatkan begitu ramai rakyat yang terkena. Bukan saja orang kaya, malah rakyat-rakyat biasa yang diugut dengan panggilan, yang diberi digempar, diberi dengan penuh ketakutan dan sebagainya. Jadi keadaan scammer ni kadang-kadang berlaku juga pada diri saya. Berlaku juga pada keluarga saya. Satu ketika dahulu habis lebuh wang isteri saya. Kebasnya. Dia cuma dia minta nombor akaun. Jadi saudara berhati-hati bila ada orang telefon. Kononnya kita membeli belah, menggunakan kad kredit. Kalau kita kata kalau tak pakai, mungkin boleh ditangkap, kena belanja lebih. Macam-macam lah dia punya modus operandinya. Lepas itu dia kata, okey kalau gitu dia nak check di mana bank account you. Sila bagi bank account. Bila moment saja saudara beri bank account, maka itulah masanya wang anda akan diresapkan. Dan semalam anak saya pula menerima panggilan scammer pun amat menakutkan, memeranjatkan, sehingga kan katanya rumah datuknya pun nak kena lelong. Menjerit lah kawan tu bila dengar nama nenek, rumah nenek nak kena lelong. Sedangkan benda tak wujud. Jadi kita berhati-hati dalam scammer dan kita mengharapkan agar pihak polis segera mengambil alih tugas yang telah disiasat oleh pihak polis. Kita tak mahu apa yang berlaku dalam scammer ni terjadi juga macam mana berlaku kes jodoh. Zaini Haji Sawi, salam tu, mohon komen sikit apabila UMNO umum kerja. Itu saya akan sedikit nanti. Itu pak politik ya. Saudara Zaini, sabar dulu, saya nak urutan supaya laman ini kita ada urutannya macam kita baca surat khabar lah. Saya ni pun bukan orang surat khabar, jadi saya ingat page 1, page 2, page 3. Ini masuk dalam page 4. Dan sebentar lagi kita akan bercakap soal politik. Dan yang pengakhiran nanti saya akan membuat pencerahan sebaik mungkin tentang kedudukan Dewan-Dewan Negeri, kerana pilihan raya dah dekat dah ni. Dekat sangat dah pilihan raya umum ni. Minta maaf saya mau minum sikit. Jadi berbalik pada kisah ini scammer tadi tu, ya, saudara Alia, saudara Osman Kamel, saudara Jamal Mal, berbalik kepada scammer itu, kita merasakan pihak polis kena melaksanakan dengan tuntas. Rakyat diberi ketakutan kerana sekarang dia dalam keadaan yang susah. Rakyat benar-benar susah. Ini bukan olok-olok punya cerita.
Jadi kalau mereka dilihat seolah-olah melindungi penjenayah dan sebagainya macam Jolo. Sekejap kata Ketua Polis Negara kata ada di Macau, kata ada di China, kata boleh bawa balik ujung tahun, dah habis pun tahun, kata nak berapa sekarang ni wajah dah berubah. Ada orang kata macam wajah beruang, macam-macam lah jadi menimbulkan seloka, jadi menimbulkan apa ini kata-kata yang kurang enak untuk didengar. Dan ini juga adalah seolah-olah mencabar wibawa pihak pasukan keselamatan kita. Jadi Jolo hilang tanpa dapat dikesan. Begitu juga macam kes video semurid. Sekejap kata gambar tak clear, sekejap kata tak ada orangnya. Jadi kes ini masih lagi terapung, menimbulkan persepsi buruk rakyat kepada pihak penguasa. Kemudian hari ini juga baru semalam menteri pula disahkan tak boleh nak bawa dituduh di mahkamah. Kerana AG kata tak perlu nak bawa dan sebagainya. Tapi bila keadaan begini, kita merasakan bahawa apakah kerana menteri undang-undang itu daripada Parti PAS macam saya kata semalam. Jadi kes ini menimbulkan ketidakpuasan hati rakyat. Warga menuntut supaya undang-undang itu dilaksanakan seterus mungkin. Undang-undang mesti diperlihatkan. Justice is not only to be seen, but it must be proven to be seen. Keadilan bukan hanya mesti diperlihatkan, tetapi mesti dilaksanakan. Mesti diperlihatkan untuk dilaksanakan. Itu prinsipnya. Dan bila kita melaksanakan justice keadilan ini, kita kena berpegang kepada no one is above the law. Tidak ada sesiapa pun mengatasi undang-undang. Dan bila seorang itu dihadap ke mahkamah, kita masih tidak lagi menuduh mereka. Kerana kita mengatakan seseorang prinsipnya yang dia menghadapi tuduhan sebagainya, no one is guilty unless it's proven by the court. Jadi prinsip ini kita pegang. Rakyat mahu berlindung di bawah keadilan yang jelas. Sebab itu mahkamah dipanggil Istana Keadilan. Mahdi Hashim, kenyataan pihak berkuasa kita selalu menimbulkan persepsi buruk rakyat terhadap mereka. Benar begitu. Jadi kenapa kita mengizinkan suasana begitu? Surat khabar pula memaklumkan pihak polis berpangkat tinggi terlibat. Betul ke Datuk? Ini Saudara Bahari Ismail, saya tak ada dapat penjelasan. Sepatutnya ini yang rakyat nak tahu. Benar ke ada keterlibatan anggota pasukan? Kalau gini berlaku, jadi harapkan pagar makan padi. Mereka ini perlu dijatuhkan hukuman bukan hanya melakukan jenayah tetapi merosakkan imej pasukan. Yang Saudara Syahrul Salim, yang hairannya polis nyatakan yang kena tangkap tu mangsa yang dari luar negeri. Tapi yang tiap-tiap hari kes kat sini operasi dan mangsa. Jadi dari mana Vespa merah Melaka ke FB je untuk apa? Ini pun saya nak tanya juga. Kes adik Adam sepi. Ketua Polis Negara berdolak dalih. Jadi apakah kita mempunyai 3 jenis mahkamah? Kata apa Mike? Mahkamah Rakyat, Mahkamah Keadilan, kemudian Mahkamah Persepsi. Jadi akhirnya betul lah Saudara Azwar Shah, maka hilang keyakinan kepada pihak penguasa. Ini kita harapkan. Rakyat begitu mengharapkan. Kerana ia duduk di bawah polis diraja. Diraja. Status diraja itu bukan boleh main-main. Kalau orang UMNO tak salah pun akan dipersalahkan. Itu Saudara Mahdin Abdul memang jelas kalau mereka memerintah. Bila mereka berkuasa, UMNO tak jelas disalahkan juga, disabitkan juga, diseret ke mahkamah dan sebagainya. Dan kita warga UMNO tak marah. Kalau betul ada kes, percarakanlah. Kes dadah Esko Penang pun senyap begitu saja Saudara Mahdi Hashim. Benar. Semalam saya dah katakan, bukan sikit. Satu kapal. Apa jadi pada dadah tersebut? Apa jadi pada mereka yang telah ditangkap? Sedahkah mereka dibawa ke muka pengadilan? Berapa lama kita nak tunggu siasatan itu dilakukan? Jadi rakyat jadi keliru. Azwar Shah, betul, saya setuju dengan saudara. Rakyat akan jadi keliru. Apa sebenarnya? Jadi saya teringat, sebab itu saya cukup suka dengan bait-bait lagu tu. Dia kata, perahu bangsaku berlayar di tengah samudera. Di tengah perjalanan berlaku ketimpangan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Jadi saya bila itu tengah lagu tu, tak tahu nak cari mana lagu tu. Dan saya pun tak boleh nak masuk dalam web ini untuk saya dengar. Tapi inilah lagunya. Saya lupa nama penyanyi itu. Lagu daripada Indonesia. Bila dia menggambarkan perahu bangsaku berlayar di tengah samudera.
Tapi kenapa di tengah-tengah perjalanan berlaku ketimpangan? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Jadi inilah yang membuatkan bangsa kita tidak akan maju. Akhirnya orang melihat bangsa kita ni dengan kepelbagaian. Jadi saudara Simbat, maaflah ada segelintir penjawat awam sebagai badan pelaksana kurang tidak berintegriti, sekongkol dengan ahli politik, tunduk kepada kuasa politik. Ini bukan saya tunduk pada kuasa politik, ini tunduk pada kuasa kewangan. Jadi apakah kita nanti nak membiarkan negara kita ini terbakar? Nanti rakyat akan bangkit. Kekhawatiran saya. Jadi sepatutnya pihak berkuasa melaksanakan undang-undang itu secara tuntas, telus. Jangan ada pilih kasih. Kalau salah, salahlah. Dan bukanlah kita menghukum, biarlah mahkamah, sebab mahkamah ada dia punya akta-akta semuanya. Siapa Malaysia boleh saya tak tahu nama saudara, saya tulis dalam bahasa Cina, minta maaf. Ismail ya, sejak PA dan Maidin berkuasa tiada lagi keadilan di Malaysia. Dan ini kita menuntut sebagai pimpinan hari ini, kita mahu supaya keadilan itu. Jadi sebab itu kita jangan sampai macam hari ini Jakarta. Jakarta terus bergolak. Saya tengok gambar-gambar mengerikan. Sebab berlaku bangunan dibakar, rakyat turun ke jalan raya. Membuat demonstrasi. Para demonstran bukan orang biasa. Para penisi swasta, pelajar-pelajar universiti, guru-guru. Ini hanya kerana masalah mereka melihat ada kepincangan dalam pelaksanaan undang-undang yang nak diwujudkan oleh pihak kerajaan, pihak pemerintah di Jakarta. Begitu juga apa yang berlaku di Bangkok. Masih lagi terpempan sekarang ni. Bangkok beku, tak boleh bergerak. Jadi kesan daripada itu tentulah akan mengheret negara itu dalam permasalahan ekonomi yang teruk. Jadi berbalik pada negara kita, apakah sidang parlimen itu boleh terlaksana? Kita tinggal lagi lebih kurang 9 hari. 9 hari lagi kita akan Parlimen Malaysia akan bersidang. Dalam keadaan ekonomi yang sebegini, macam mana? Saya ini terkejut juga tadi bila saya dengar berita daripada TV3 yang melaporkan sejak COVID ini melanda negara, setiap bulan sejumlah 1,000 warga bangsa kita ni diisytiharkan muflis. Dan ini akan berlarutan lebih banyak lagi. Dan usia mereka yang isytiharkan muflis pada sekitar 30 ke 45 tahun. Ini satu benda yang terlalu memeranjatkan. Kerana kalau itu berlaku, gelap masa depan. Gelap masa depan mereka. Kalau dah muflis nak buat meniaga, tak boleh nak keluar ni. Segala-galanya terikat. Kalau zaman dulu-dulu kena pakai slipper saja. Jadi sedangkan pimpinan masih lagi bercelaru. Semalam walaupun ada gencatan dan sebagainya, saya akan ulas lagi. Saudara Haji Tazi Muhyiddin Yassin dikuasai oleh Mahathir. Saya tak jangka begitu. Tapi saya melihat iklan-iklan di TV perlu selalu siarkan contoh bagaimana Macau scammer menjalankan modus. Dia sepatutnya begitulah. Kementerian Penerangan. Jadi sebab itu saya kata Menteri Penerangan kita ni, Datuk Syafuddin Abdullah ni, dia tak begitu peka dengan suasana semasa. Sepatutnya macam Macau scammer ni perlu diperingatkan pada rakyat. So saya akan menyatakan Macau, jaga berhati-hati, Macau scammer. Sebab mereka ini dia tak peduli. Mereka tak ada hati perut. Langsung tak ada hati dan perasaan. Kita ni kalau nak tipu orang pun kita rasa guilty. Kita rasa bersalah. Kita nak makan makanan yang kita nak makan tu, kalau hasilnya itu hasil dari penipuan, hasil dari menjadikan orang jadi mangsa. Bagi saya lah, saya tak tahulah macam cyber trooper apa semua duk maki orang apa semua tu, dapat upah dan sebagainya, itu pulang pada mereka lah. Macam RBA ke dibayar begitu apa semua. Saya tak mampu untuk mendapat hasil atas aib orang lain. Tak apalah, kita susah macam mana pun. Kita lahir ke dunia ni pun macam saya kata selalu dulu, kita lahir ke dunia ini menangis, kita tak mahu nanti kita pulang dan meninggalkan dunia ini juga kita menangis. Biarlah kita lahir ke dunia ini, kita menangis, dan kita pulang nanti, kita tertawa orang lain yang menangisi atas ketiadaan kita. Itu impian dan harapan saya. Jadi sepatutnya mereka scammer, dia tak peduli. Dia tak peduli sama ada orang tu ada duit, tak ada duit. Kalau dalam bank tu pun,
tinggal orang tu 2-3 ribu pun dia sapunya. Saya takut melihat pengumuman kenyataan daripada TV3 tadi. Kalau setiap bulan 1,000 orang muflis, kalau kena 10 bulan 10,000 rakyat kita muflis. Dan belum lagi kes-kes yang lain. Sebab itu kita menuntut supaya pimpinan negara peka dengan masalah ni. Ini bukan masalah kecil ni. Datuk, adakah teori domino dari negara jiran akan terjadi di Malaysia? Saudara Muhammad Azmi Ma'ali. Teori domino tu zaman dahulu, dulu satu ketika dahulu, apabila komunis diorang kata daripada China tu turun serang Vietnam dan sebagainya, itu teori domino tu sampai ke Malaysia. Dan itu tidak berlaku. Alhamdulillah, atas kebijaksanaan, sebab saya katakan atas kebijaksanaan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara China. Tun Razak pergi ke negara China dan terjalinlah hubungan diplomatik, maka dapatlah dikekang dan tidak berlakunya domino teori. Jadi domino teori ini macam buah domino tu, papan-papan domino tu dia jatuh pop. Jadi untuk penyakit ini ataupun saya melihatkan domino teori ini hanya akan berlaku di sektor ekonomi. Apabila Thailand lumpuh ekonominya, apabila Jakarta lumpuh ekonominya, apabila Vietnam lumpuh ekonominya, jadi di sekitar Basin Pasifik, sekitar persekitaran pesisiran Pasifik ini memanglah dikuasai oleh Yellow Jews ataupun Yahudi kuning, daripada saudara-saudara besar dari warga Tionghoa, yang mereka ni pun tidak diiktiraf oleh negara China. Mereka ini dianggap oleh negara China sebagai pengkhianat sebenarnya. Dia ada Yellow Jews. Okey, sila baca buku yang saya katakan, bapa baca buku dalam tajuk dia Lord of the Ring yang saya baca, memang menggerunkan. Tapi suka tak suka mereka menguasai pesisiran Pasifik ni, daripada Hawaii bawa ke Jepun, bawa ke Taiwan, bawa pergi ke Korea, semua mereka menguasai ekonomi sampailah pada negara kita. Sama ada Vietnam, di Kemboja, di Bangkok, di Manila, Jakarta, di Indonesia, semua mereka menguasai ekonominya, termasuklah ekonomi negara kita dan negara Singapura. Jadi ini keadaannya. Jadi kalau sedang berlaku pandemik ini, kegiatan ekonomi itu tidak berlaku, maka tentulah negara akan lumpuh. Saudara Simbat Sim, badan-badan penguasa nak ikut pihak mana ni? Ikut kuasa politik, pembangkang atau kerajaan? Atau tycoon-tycoon kaya sebagai kroni kepada pihak-pihak berkepentingan? Ini yang saya risaukan. Ini kerunsingan kita. Dan bila saya dah kata, kalau kapitalis, mereka yang berkepentingan untuk tycoon-tycoon ni, mereka sanggup keluar duit. Budaya untuk melakukan rasuah, itu budaya mereka yang dibawa daripada tanah besar Cina. Mereka ini memang pakar untuk melakukan rasuah. Sebab itu kadang-kadang kalau sebagai contoh saudara pergilah ke ke tempat pembaruan lesen dan sebagainya. Kalau banyak beratur, mereka sanggup keluar duit RM50 untuk membayar supaya mereka dapat selesai masalah. Begitu juga kalau pihak berkuasa polis tahan mereka, minta lesen. Sambil dekat lesen tu kepilkan dengan duit. Mereka memang suka begitu. Bagi mereka, jangan ganggu saya. Jadi akhirnya kalau ini berlaku, ekonomi kita akan lumpuh. Sepatutnya integriti kaki tangan penguatkuasa mesti dipertingkatkan. Sebab itu saya ingat dalam 2 minggu lepas, saya dah menyatakan bahawa ini Intan harus segera kembali melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Jabatan Perkhidmatan Awam segera memanggil pegawai-pegawai tingkat tinggi ni di kuliah, diterbiahkan kembali. Jadi matlamat lain tidak ada, memberi kesedaran bahawa bagaimana ini budaya rasuah ini, budaya tumbuk rusuk ni bukan hanya menghancurkan bangsa kita, tapi menghancurkan negara, dan bangsa kita akan jadi bangsa yang terlalu hina. Jadi saya mengharapkan pimpinan dalam Intan kembali, sebab dulu kita ada Intan menjalankan tugas murni mendidik para pegawai penjawat awam kita yang tahap tinggi. Mereka adalah calon jadi ketua setiausaha, calon ketua pengarah, menjadi ketua polis, pasukan tentera, DO dan sebagainya. Dan mereka ini perlu diberi khusus, dan sepatutnya ia juga harus diberikan juga kepada ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri, wakil-wakil rakyat, ahli-ahli politik yang berjawatan.
Supaya mereka kena ingat bahawa tindakan mereka terlibat dalam rasuah seolah-olah mereka melacurkan kepercayaan rakyat. Saya sedih. Tak sepatutnya begitu berlaku. Dan berbalik pada kisah apa yang berlaku dengan ketempangan yang berlaku ni, macam mana pula dengan di Melaka? Timbul pula Melaka kes, tak tahu macam mana tiba-tiba saya meledak kes, ada laporan polis dan sebagainya. Bila ada laporan polis ni sepatutnya disiasat dengan tuntas. Jangan ada sebarang usaha untuk melindungi sebarang kegiatan jenayah. Jadi sebabnya saya katakan paling saya takut ialah setiap bulan warga kita akan menjadi muflis. Dan dalam keadaan begini, saya merasakan sebab itu bila ada gencatan politik. Saya ingat UMNO merasakan bahawa perlu ada gencatan, jangan banyak berpolitik lagi. So perlulah ditangani masalah rakyat ni. Jadi dalam keadaan begini saya melihat naratifnya ada 2 atau 3. Sebab kita akan berhadapan dengan persidangan Dewan Rakyat. Parlimen akan bersidang. Jadi dalam persidangan parlimen ini ada besar kemungkinan saya rasa tidak dapat ditangguh, tidak dapat ditahan terjahan ombak tsunami, hilang keyakinan di kalangan ahli Dewan Rakyat terhadap pimpinan Perdana Menteri. Apa yang saya dapati bila saya lihat dari komen-komen, contohnya bila UMNO kata ajakan gejatan tu kalau kita berperang. Ini kita tak berperang. UMNO tidak berperang dengan sesiapa. UMNO cuma menzahirkan dan sekurang senang dengan tindak tanduk budi kita dibalas dengan buruk sekali oleh Parti Bersatu PBBM. Jadi itu saja. Jadi kecacatan itu berlaku apakah antara UMNO dengan Parti Peribumi? Bagaimana dengan PKR? Apabila kenyataan daripada Datuk Saifuddin Nasution, dia kata dia menerima baik cadangan kejahatan politik. Begitu juga Anthony Loke. Anthony Loke kata dia pun terima baik kerana dia pun minta supaya kejahatan politik dilaksanakan melihat daripada keadaan ekonomi negara kita ni semakin tertenat. Tetapi usul undi tidak percaya ini tidak mungkin tidak berlaku. Azwan Ali rasanya kalau bayar saman baru RM30. Ni yang mana ni? Oh, saudara Saidi Sadiq semalam baru kena tahan dengan trafik tak pakai tali keledar. Jadi ini saudara, itu undang-undang. Sebab itu saya katakan, yang kecil-kecil ini bagai nak gerak kena saman, tapi yang besar-besar itu terlepas. Macau scam ni bukan kecil anak ni. Beratus juta ni. Dan ia bukan kalau setakat kali pegang keledar ni, itu melibatkan diri dia dengan keselamatan dia. Tetapi tentang macam Macau scam ni melibatkan orang ramai. Jadi Farid Muhammad, hukuman mati bagi yang bergelumang dengan rasuah ni buat macam negara China. Kita tak boleh untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana di negara China. Negara China dia negara komunis. Dia boleh buat bantailah. Dunia luar nak komplain ke, nak bising ke, dia tak peduli. Pada dia kalau rasuah, baris, bam, dia tembak. Kita tak boleh sebab kita semua negara demokrasi, kita menghormati hak asasi manusia. Nanti dibawa ke Mahkamah Antarabangsa, berlaku pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kita ada ramai pula aktivis-aktivis macam ini daripada kumpulan bersih dan sebagainya. Jadi kalau kita nak laksanakan hukuman itu, malahan sekarang ini hukuman mati pun sedang diusahakan untuk tidak berlaku di negara kita. Sebab itu sirul yang ada di Indonesia, di Australia itu tidak boleh di-extradite, tidak boleh dibawa balik kerana mereka melindungi. Undang-undang di Australia tidak mengizinkan jiwa-jiwa itu diragut nyawanya kerana hukuman jenayah dan sebagainya. Itu di negara Australia. Jadi kalau kita melakukan tindak begitu, kita akan menghadapi masalah. Jadi ini keadaannya. Assalamualaikum. Saya tadi mendengar berita TV3 yang mengatakan bahawa kadar muflis. Itu yang saya kata tadi, betul lah tu. Bahawa kalau di kalangan rakyat Malaysia akan meningkat mendadak sempena. Saya dah sebutkan tadi, Saudara Kamarul Kamal. Memang saya nyatakan tadi bahawa kadar muflis. Kalau muflis ni harta boleh disita. Tak boleh. Kalau ada kereta dia rampas. Kalau ada kereta dia rampas. Jadi ini yang kita harapkan supaya pihak bank tidak menuntut dan perlu melakukan moratorium. Bukan kita tak nak bayar. Ini
Masalah sekarang ni, mereka menuduh bahawa kita ni nak lari dari bayar hutang. Tidak. Bukan kita tak mau membayar hutang. Hutang tetap hutang. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, tak ada pendapatan. Nak bayar macam mana? Jadi bila tak ada pendapatan, tak boleh nak bayar, maka diambil tindakan. Bila tindakan diambil, dimufliskan. Di mana letaknya kemanusiaan? Memanglah bank ni dia tak peduli. Sebab itu saya kata kena pelantikan Menteri Kewangan. Kita ingatkan Tengku Zafrul ni okey lah. Sebab dia latar belakang kewangan apa semua. Tetapi kalau dia mengamalkan sifat bank, dia tak peduli. Tidak ada hati. Saya nak beritahu saudara, pengurus-pengurus, pemilik bank ni dia tak ada hati. Dia tak peduli. Kau tak bayar, aku saman, aku muflis. Atau kamu aku lelong, walaupun nilainya 10-20 juta, dia lelong dengan harga 1-2 juta saja. Pada dia yang penting aku dapat duit aku. Inilah sistem bank yang tak ada hati. Kadang-kadang saya kata bank ni kadang-kadang sifatnya nyawa sudah pergi, doktor baru mari. Orang tu tenat sakit, minta dengan bank. Dia cuma datang nak tolong, tapi orang dah mati dah. Itu keadaannya. PDRM bangga buat PC apabila berjaya merampas dadah berbilion ringgit. Tapi tak pernah pun dengar Tycoon Dadah didakwa dan dijatuhkan hukuman. Saudara Mahathir Hashim memang benar. Itu jelas yang saya nyatakan malam kemarin. Hari ini pun saya bangkitkan lagi. Kita nak tahu apa jadi pada mereka. Jadi kalau mereka tidak dihadap ke mahkamah, mereka tidak dibicarakan, mereka hanging begitu, maka rakyat hilang kepercayaan terhadap sistem undang-undang negara kita. Kalau rakyat sudah hilang keyakinan, hilang percaya pada sistem perundangan, maka negara kita akan berada dalam keadaan kucak-kacir. Rakyat tidak lagi menghormati undang-undang. Apabila rakyat tidak menghormati undang-undang, maka segala tindakan adalah sembrono. Mereka melakukan apa saja. Maka mungkin akan lahir Robin Hood. Zaman Robin Hood lah, merompak, menyamun tu, kononnya nak tolong orang apa semua. Jadi inilah negara berada dalam kucak-kacir. Cik Lat, setuju, tapi tak ada pendapatan. Di mana letaknya kemanusiaan? Memanglah bila tiada pendapatan nak bayar macam mana? Macam mana nak? Bukan dia tak nak bayar. Sepatutnya pihak bank juga kena tengok dia punya sejarahnya. Kalau seorang tu hutang kereta, adakah pernah dia tak pernah bayar? Dia dah bayar, tetapi sekarang dalam COVID ni dia hilang pendapatan. Syamiman setuju kalau hukuman rogol layak bagi hukuman mati je. Pejahat saksi cakap je pandai, cuma kalau mak dia ke adik dia kena rogol. Ini saya dapat menyelami perasaan saudara Syamil. Kalau macam di Afghanistan, dia tembak tu aja. Sebab itu saudara, kalau saya ingat daripada tahun 1982, ini cara Indonesia menangani ini masalah orang yang melakukan jenayah di kota Jakarta. Kalau saya ingat sekitar tahun 1982 lah, sebelum saya berangkat ke London. Waktu itu saya pergi ke Jakarta berjumpa dengan almarhum Adam Malik. Saya menyuarakan pendapat, saya kata kerana waktu itu akhbar-akhbar di Indonesia menyiarkan siri pembunuhan misterius. Jadi artinya pembunuhan misteri. Jadi mereka yang ditemui mati itu semua ada bertatu. Jadi saya tanya dengan almarhum Adam Malik, saya kata, Pak, gimana gini Pak ya? Dia kata, kalau dibiarkan penjenayah ini mau dibawa ke pengadilan, sukar untuk dibuktikan. Mereka melakukan rogol yang berterusan, mereka melakukan rampokan dan sebagainya. Habis, semua mereka ini ada tatu. Jadi kalau begitu caranya, jam 2 pagi kita ketuk rumahnya, perintah Bapak Presiden, panggil keluar rumah, bawa berjalan ke depan, bam, tembak. Habis mayatnya campak saja dalam lombong. Itu pembunuhan misterius. Sebab itu lepas itu maka larilah ramai penjenayah-penjenayah daripada Indonesia tu ke negara kita ni. Sebab itu kalau saya ingat tahun 82 ini pihak polis boleh mengesahkan. Dulu kat Malaysia kita ni, kalau berlaku rompakan, di kawasan China, kawasan India, kawasan Melayu. Kalau rompakan itu berlaku di kawasan perkampungan Cina, polis tahu bahawa itu hanya dilakukan oleh penyamun-penyamun ataupun penjenayah-penjenayah keturunan Cina atau Tionghoa. Tak mungkin orang Melayu. Kenapa? Kerana sejahat-jahat penjenayah Melayu ni, walaupun dia perompak, walaupun dia penyamun, walaupun dia kaki arak,
Dia tak akan masuk rumah cima untuk merompak kerana dia takut tersentuh babi. Psikologi manusia orang Melayu. Dia memanglah dia penjenayah, dia kaki, tapi dia takkan buat bila sebut babi, dia geli. Dan kalau berlaku di kawasan orang Melayu pula, tidak akan dilakukan oleh penjenayah Cina sebab dia takut. Dia takut kampung-kampung Melayu ni kononnya ada parang terbang, pisau terbang. Dia kerana konon bila dia masuk kawasan perkampungan Melayu ni tak boleh keluar. Tak nampak jalan keluar. Maklum sajalah kita ni ada ilmu pengedar kampung, penjaga kampung. Begitu juga tidak akan kalau berlaku rompakan di kawasan India misalnya, di rumah India, ia tidak akan dilakukan oleh orang Melayu, orang Cina, perompak Cina. Kerana orang Melayu ni takut dengan dia percaya bahawa ada hantu. Hindu ni sebab dia tengok taikusa, wil-wil tu hilang apa. Jadi kepercayaan itu, walaupun dia penjenayah, dia percaya juga benda begitu. Jadi mudah untuk pihak polis menyelesaikan banyak kes-kes perampokan atau perompakan di perkampungan sama ada Melayu, India atau Cina. Tapi bila datang pelarian, pembunuhan misterius ni, mereka yang bertatu daripada Indonesia, dia habis dikebasnya. Dia tak peduli rumah Cina ke, rumah Hindu ke, rumah Melayu. Ini menyukarkan pihak polis untuk menyelesaikan kes-kes jenayah. Itu dululah. Ini jika saya nak mengimbau sedikit, kerana saya harus memberi pencerahan dalam kes jenayah ini. Jadi, kerana waktu itu pihak polis, pasukan polis begitu dihormati. Dan hari ini, bila keadaan itu berlaku, sukar. Sukar untuk kita mendapat penghormatan rakyat kalaulah kes-kes yang berprofil seperti Macau Scam yang melibatkan Anwar Muhammad. Kalau dah kepala ikan sudah busuk, mana mungkin isi ikan yang diharap. Suara rakyat kuasa keramat. Itu slogan kita ya, Saudara Anwar Muhammad. Terima kasih. Sekarang dah krisis ketidakpercayaan sistem perundangan. Kita sudah mendekati krisis demi krisis. Sebab itu saya katakan bahawa pada lagi 9 hari Dewan bersidang, apa akan jadi? Jadi kalaulah berlaku usul undi tak percaya, yang saya yakin, saya melihat dari segi laporan-laporan yang saya terima, dapatan saya, perbualan saya dengan beberapa orang pemimpin, mereka yakin usul undi tak percaya ini akan berlaku. Jadi kalau ini berlaku, apa option yang ada kepada pihak pemerintah itu Tan Sri Muhyiddin? Saya melihat bahawa ada 3 perkara sajalah yang boleh dilakukan. Pertama sekali itu menghadap Agong minta dibubarkan Parlimen. Datuk betul ke ada rombakan kabinet Tan Sri Muhyiddin? Saya tak tahulah nak rombak macam mana. Kalau nak rombak pun kerajaan 3 hari lagi, buat apa kerajaan 2 minggu. Kalau siapa yang nak jadi menteri angkat sumpah, baru angkat sumpah, tak kering lagi air semayang kata orang. Baju yang kat sumpah belum ambil daripada dobi, dah tukar. Kalau masuk pejabat pun tiba-tiba pejabat dah berubah. saya tak tahulah kalau benar berlaku rombakan kabinet. Biar rombak macam mana pun, ombak ini tidak dapat ditahan. Jadi kalau saya dah terima apa ini senarai rombakan kabinet, kononnya dah 3 hari dah beredar, dan tiba-tiba saya tengok, ini memang begitu convincing bahawa Tan Sri Muhyiddin akan melakukan rombakan kabinet. Datuk Sri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO akan dilantik sebagai timbalan pada menteri. Kemudian Datuk Muhammad Hassan akan dilantik sebagai Menteri Kewangan. Saya pun menung. Kalau Datuk Muhammad Hassan lantik Menteri Kewangan, macam mana nak bentangkan bajet ni? Sebab bajet akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan, sedangkan dia tak hadam lagi. Jadi bajet apa ni? Saya kata tak nampak logikanya. Begitu juga dengan Datuk Sri Zahid Hamidi, kononnya dilantik sebagai timbalan menteri, sedangkan kes dia masih berterusan di mahkamah. Saya tidak nampak Aizul Abdul Hamid, Tan Sri Muhyiddin tak boleh bawa pelabur luar negara yang kaya raya masuk ke negara Malaysia. Saya dah kata berkali-kali, pelabur nak masuk tu nak buat apa? Keadaan negara kita ni tenat. Jadi sebab itu, option ataupun pilihan yang ada pada Tan Sri Muhyiddin, pertama sekali ialah untuk membubarkan Parlimen. Itu yang terbaik. Pulangkan kembali kuasa itu kepada rakyat, biar rakyat menentukan. Ataupun pilihan kedua, mewujudkan Magiran. Pilihan ketiga adalah prorok Parlimen. Banyak orang nak tahu prorok ni, sebab saya boleh cakap dengan kawan ni prorok.
Apa prorog lah tu? PROROG. Ini untuk ilmu ya. Apa maksud prorog parlimen itu? Prorog parlimen itu, ini saya berterima kasih kepada sahabat saya, Peguam Muda Fasaluddin Yusof. Dia menghantar kepada saya penjelasan begitu jelas dan begitu cantik dan perinci. Dan saya juga tengok daripada ini pembuku perlembagaan, memang benar apa yang disampaikan oleh beliau. Bila saya kata, apa maksud prorog parlimen itu? Prorog parlimen bermaksud pemberhentian ataupun penggantungan persidangan Dewan Rakyat di parlimen. Artinya digantung parlimen tu. Jadi bolehkah dan bilakah program prorog prorog parlimen boleh berlaku? Ia berlaku apabila sesuatu konflik semasa sesi persidangan Dewan Rakyat di parlimen. Kalau kecoh konflik itu, mungkin dia akan gunakan prorog. Jadi apa bezanya antara prorog parlimen dengan penangguhan ataupun pembubaran parlimen? Prorog parlimen ialah memberhentikan persidangan Dewan Rakyat, tapi tidak membubarkan Dewan Rakyat. Ini memang ada dalam perlembagaan. Jadi dia tak akan membubarkan parlimen, prorog ni, tapi dia berhenti. Kemudian apa berlaku pada kerajaan sepanjang tempoh pemprogram parlimen. Ini pencerahan. Bukan prorog. Saudara Abna Mike, dia bukan prolog. Yang saya dapatkan ni prorog. PROROG yang ada dalam parlimen dalam bahasa Melayu. Mungkin itu dalam bahasa Inggeris gamaknya. Ya. Jadi apa berlaku pada kerajaan sepanjang tempoh pemprogram parlimen? Dia kata segala urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Urusan kerajaan berjalan macam biasa. Tak ada apa-apa. Siapa yang boleh memutuskan untuk pemprogram parlimen? Siapa yang boleh menentukan? Yang boleh menentukan adalah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong berdasarkan kepada perkara itu, perkara 55 dalam kurungan 2. 55 dalam kurungan 2. Saudara sila buka buku perlembagaan yang menyebut pelanggan persidangan yang membolehkan baginda untuk memprorog atau membubarkan parlimen. Ya, sekiranya berlaku pemprogram parlimen, bagaimana dengan rang undang-undang dan usul-usul di parlimen? Rang undang-undang dan usul-usul yang belum diputuskan akan dibawa di masa akan datang. Jadi sesi persidangan Dewan Rakyat akan dihentikan apabila berlaku konflik dalam negara. Jadi orang tanya berapa lama pula tempohnya? Tempohnya adalah 6 bulan. Jadi artinya kalau kecoh di Dewan Rakyat nanti, maka kemungkinan ini boleh dilakukan. Tujuannya tidak lain tak bukan adalah untuk memanjangkan tempoh penguasaan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang ada dalam perlembagaan. Jadi sepatutnya kita sekarang ni, kita nak tuntut kalau itu gayanya, lebih baiklah kita memilih walaupun COVID, walaupun sukar macam mana pun, kita buat pilihan raya once and for all. Tetapi ada SOP-nya. Macam mana berlaku di luar negara, ada 32 negara yang melaksanakan siri pilihan raya di negara tersebut, tetapi kena mengikut SOP-nya. Tak ada pula jangkitan itu merebak. Yang terbaru tak silap saya di New Zealand juga melaksanakan pilihan raya negara tersebut. Jadi sepatutnya, jadi Azizul Abdul Hamid, mohon tuanku faham kehendak rakyat Malaysia berbilang kaum dan agama dan bangsa Sabah dan Sarawak. Benar. Kita mengharapkan agar tuanku faham keadaan sebenarnya. Yang sebenar-benarnya kita sekarang ni rakyat menuntut pulangkan kembalilah suara itu kepada rakyat supaya suara rakyat kuasa keramat. Sebab itu bila UMNO memutuskan untuk melakukan agenda perdamaian ataupun pemuda mensifatkan sebagai kejahatan itu sebagai national reconciliations ataupun perdamaian nasional. Saya melihat ini bukan berdamai ni. Ini terhenti seketika kerana ada sebabkan perhatian perlu ditangani terhadap COVID-19. Tapi masalah sekarang ni saya tengok ramai orang memberi alasan COVID, ahli politik memberi alasan COVID-19. Segala-galanya dilampiaskan kepada COVID-19. Mari Hashim, sekarang majoriti rakyat dah tak percaya integriti ahli politik dan agensi penguasaan Malaysia. Very damaging. Memang damaging. Dan mereka tidak dilihat. Masalahnya mereka tidak dilihat mempunyai keprihatinan terhadap rakyat. Mereka tidak dilihat begitu mampu menyantuni permasalahan rakyat.
rakyat. Jadi dalam keadaan begini, rakyat seolah terpiar dan tak tahu ke mana. Akhirnya rakyat nanti akan mundur-mandir. Kerja tak ada. Pekerjaan tidak ada. Kesan daripada COVID-19 ni, kilang-kilang ditutup, semua pun ramai. Memang ekonomi akan menghudung. Sebab itu saya katakan berkali-kali, kita memerlukan seseorang yang pakar ekonomi untuk membantu negara. Bukan untuk membantu kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Bukan untuk menjadi Perdana Menteri. Tidak, untuk membantu negara. Kadang kita ni, sekarang ni we are in the red. Kalaulah dari segi COVID-19 ini, red zone-nya, dari segi politiknya pun red zone, ekonomi pun kita dalam keadaan red zone. Kita memerlukan seseorang yang ada pengalaman, yang boleh membantu kerajaan dan dia carilah kumpulannya apa yang perlu dilakukan. Jadi Ronaldo Marcosino, kenapa susah sangat nak melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Ini bukan soal susah. Tak susah bagi saya. Kalau dia cukup, because pelantikan itu dibuat kalau ada cukup numbers. Tapi masalah sekarang ni saya katakan, kalau tasdik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pun, mampukah beliau untuk menangani masalah ekonomi yang akan kita hadapi dalam masa 2-3 hari mendatang atau seminggu dulu? COVID-19 bagi nyawa pada hayat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri itu memang pun dia mendapat kuasa sebagai Perdana Menteri waktu COVID-19. Dan sekarang ni datang lagi arus kedua tu, mungkin dia nak gunakan yang mana dalam sistem prorok. Jadi kita rasa lebih tak, kalau begitu gayanya nak buat macam mana? Saya nak bosku PM semula. Kita boleh menyatakan apa saja kehendak kita, tetapi sistem tu kena ada. Kereta nak berjalan macam negara kita, sebuah negara ni sebagai sebuah kereta. Kereta nak berjalan, kita boleh kata lah nak pergi ke Perlis, kata nak pergi Johor, kata nak pergi Kelantan. Tetapi yang paling penting sekarang pemandunya. Kita klorok saja. Saudara Farid Muhammad, saya setuju. Kita klorokkan saja. Parlimen tu Datuk. Serah semula mandat pada rakyat untuk buat pilihan. Itu yang terbaik. Lankawa, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saja boleh menyatupadukan berbagai kaum. Penyatuan kaum penting, tetapi waktu yang sama, kalaulah ekonomi kita teruk, kita akan saling salah menyalah antara sesama lain. Iskandar Is, Tom Hardy sebagai PM. Saya nak bosku. Okey, terima sajalah. Mana boleh, dia menunggu rayuan. Itu masalah, betul lah. Just alamin. Jadi, kita boleh menyatakan hasrat kita, tetapi waktu yang sama kita kena berpijak di bumi nyata. Sebab itu saya kata, untuk setakat hari ini, pilihan yang terbaik, tidak lain dan tidak bukan, adalah yang ada untuk membantu negara, membantu rakyat, adalah dia oleh Tengku Razali. Mungkin dia ada perancangan-perancangan ekonomi yang boleh dilaksanakan untuk sementara. Lepas tu besok serahlah balik pada anak muda. Dia bukan untuk dia nak pergi mengatakan I nak jadi Perdana Menteri, itu bukan yang Muhammad Tengku Razali. Dari dulu lagi saya dah ceritakan sejarah politik beliau. Dia tidak akan pergi ke depan, please give me a vote, sokonglah aku jadi Perdana Menteri. Dia tak akan buat. Orang berilmu ni macam guru silat, dia kau nak ilmu datang lah. Tapi masalahnya, Saudara Syekh Anwar Ibrahim tu cakap je, buat belum tahu lagi. Dia ambil kesempatan keadaan sekarang ni. Saudara Taram, ini masalah orang politiknya begitulah. Mereka menjana keyakinan di saat negara dalam krisis. Bagi saya sekarang ni, saya melihat, saudara mungkin mengatakan saya berkempen untuk Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Bagi saya sekarang ni kedudukannya, kalau dah tak ada rotan, akar apa berguna? Dalam keadaan sekarang ni, kita memerlukan pemikiran beliau. Sebab yang saya blame kerana Tan Sri Muhyiddin sejak jadi Perdana Menteri, tak pernah pun dia nak menghubungi Tan Sri Tengku Razali. Okey, dia tawarkan jawatan sebagai pengurusi Petronas kepada Yang Muhammad Tengku Razali. Jawatan itu jawatan bergaji. Tengku Razali tidak boleh menerima jawatan bergaji kerana dia orang berprinsip, aku sebagai wakil rakyat, aku tak boleh terima jawatan ini. Moment aku terima jawatan ini, ada gaji, maka dengan sendirinya jawatan aku sebagai ahli parlimen gugur. Dia orang yang ada prinsip yang memegang perlembagaan dengan jelas mengatakan dalam perlembagaan seseorang ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat tidak boleh memperoleh pendapatan yang lain kalau dia dibayar. Allowance sebagai ahli parlimen ada, tidak kedatangan mesyuarat di parlimen ada,
kalau datang dari luar, mungkin daripada Kelantan ke ataupun dari Kedah ke, tidur bermalam di hotel di Kuala Lumpur ni, mereka duduk di hotel 5 bintang. Kalau datang dengan kapal terbang, duit pesawat bayar tiket dia bayar. Duit pemandu dibayar, mileage dia bayar. Ahli parlimen ni bukan kecil anak. Jadi tiba-tiba nak ambil pula gaji daripada petronas. Dia tak, tetapi sepatutnya seharusnya yang berhormat Tan Sri Perdana Menteri, jumpalah dia. Dulu you pernah jadi Timbalan Menteri. Waktu Tengku Razali jadi Menteri Perdagangan dan Industri, Tan Sri Muhyiddin adalah Timbalan Menteri dia. Waktu Tengku Razali jadi Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib jadi Timbalan Menteri dia. Waktu beliau jadi Menteri Kewangan, Presiden MCA 2-3 orang pun jadi Timbalan Menteri dia. Jadi kenapa tidak mau ditemui, berjumpa, berbincang? Sehalu pun apa salahnya? Minta idea dia. Minta fikiran dia. Macam mana keadaan kita nak tangani masalah ni? Saya rasa sebagai orang yang, macam sebagai bapak lah, kalau kita tidak diumpamakan, jadi bapak akan merajuk lah, bantai kau lah. Rumah kau nak terbakar lah. Tapi kalau datang, Pak, rumah saya sekarang ni gini Pak. Mungkin dia kata, mungkin pintu itu salah, pintu itu kena masuk belah kiri. Mungkin tanaman pokok depan rumah tu tak betul. Jangan tanam pokok kelapa depan halaman pintu kita. Sebab petua kata, kalau rumah kita ni tanam buah kelapa akan berlaku perceraian. Ini petua orang lama-lama. Pak, macam mana Pak rumah saya ni Pak gitu. Kalau Cina kata, kalau rumah simpang 3 tu, janganlah buat rumah kita dekat tengah-tengah tu. Itu feng shui kita tak betul. Sebab Cina kata, kalau kereta lalu dari depan tu masuk ke pagar kita, langgar aksiden. Simpang 3. Tiba-tiba kita buat rumah kita dekat sini. Ini satu jalan sini. Orang Cina dia takkan buat rumah situ. Sebab dia fikir, nanti kalau kereta datang dari sini, terus masuk ke rumah dia. Dia takkan buat. Feng shui. Jadi, bertanyalah pada orang yang pandai. Bertanyalah pada orang yang tahu. Jangan sombong. Jangan bongkak. Jadi, kamu dah merasa kamu jadi Perdana Menteri, kamu minta dia datang. Sembah kamu. Tak boleh begitu. Sekurang-kurangnya. Tapi tak mau. Dia buatlah. Sebab itu, saya berkeyakinan, kalaulah dulu Yang Maha Tuan Agong memikirkan soal rakyat, calon yang terbaik untuk masa ini, untuk menangani masalahnya, beri pada Yang Maha Tuan Agong. Kerana untuk memperbaiki ekonomi. Lain tak ada. Sebab nak menangani masalah ekonomi saja. Dia bukan orang politik. So jadi pemimpin politik jalanlah. Presiden UMNO kekal, Presiden UMNO, bantai lah, tak ada masalah dengan orang lain daripada parti lain. PAS pun kekal. Dan boleh dijadikan sebagai national corrections. Saya menyangkakan sekarang ini negara kita sepatutnya melaksanakan national corrections. Jadi oleh kerana saya dah terlewat ni, oleh kerana saya mendengar kenyataan Tan Sri Perdana Menteri bahawa beliau besar kemungkinan akan membubarkan parlimen kalau sesuatu berlaku. Dia kata Tan Sri Muhyiddin pertimbangkan bubar parlimen pada bulan Disember 2020, which is kalaulah dia tidak mampu untuk menghadapi gelombang unsur undi tak percaya ni, dia akan memanggil. Untuk itu kita lihat dulu. Kita bermula dengan Negeri Perlis. Sila kalau ada nota lah, ataupun saudara boleh dengar 2-3 kali. Di Perlis dah dapat 3 kursi parlimen. Dari 3 kursi itu dalam pilihan raya lepas, iaitu UMNO dapat menang dua kawasan, iaitu Padang Besar dan Arau. Kanga jatuh kepada parti PKR. Jadi kalau dia tengok keadaan ni, saya rasa mungkin kedudukan sama lagi. Dan daripada 15 Dewan Undangan Negeri, UMNO ada 8, MCA 1, PAS 3, PKR 3. Okey. Untuk di Padang Besar, Parlimen Padang Besar Zahidi Zainul Abidin, dia pun tak bersihat tu. Waktu dulu pilihan raya lepas, Datuk Zahidi ditentang oleh Izam Ibrahim daripada Parti Perbumi PPBM. Saudara Zainul Zahidi mendapat 15,000, 32 undi, dan Izam Ibrahim dapat 13,000. Mokhtar Sneak daripada PAS dapat 7,000. Jadi dalam pilihan raya akan datang, saya melihatkan bahawa sebenarnya kursi Padang Besar ini goyah. Jadi kerana kalau PBM bertanding pun dia dapat 13.
Kalau PKR letak calon di situ, besar kemungkinan PKR akan menang. Kerana different jumlah perbezaannya cuma 2,000 saja. Dan PAS gabungannya dia dapat 7,000. Dan saya tidak yakin bahawa Padang Besar boleh dipertahankan. Dan Dewan Undangan Negeri, kita tengok Dewan Undangan Negeri di titik tinggi. Kerana calon daripada MCA cuma dapat 2,700, calon daripada DAP 2,600. Bezanya cuma 60 undi saja majoriti. Itu di titik tinggi. So keadaan ini saya rasa besar kemungkinan calon daripada DAP akan menang. Di kawasan Besri N2, Besri, Rozani Rais daripada UMNO 2,879, dia menentang calon daripada PAN, Parti Pakatan Negara ni, PAN, Parti PAN Ahmad Sabu ni. UMNO dapat 2,879, sedangkan PAN dapat 2,463. Walaupun di situ ada PAS ada 1,523. Saya menyangkakan dalam keadaan begini juga Besri dalam keadaan yang tidak begitu selamat. Sebab itu tanpa muafakat nasional, besar kemungkinan kursi Besri juga akan tumbang. Cuping, okey, Saudara Ahmad Ahmad mendapat daripada UMNO 3,800, daripada PKR 2,500, daripada PAS 1,900. Jadi kalau dia bersendirian pun boleh tahanlah UMNO ni, cukup-cukup makan saja nanti. Di mata air, Siti Bereni Yahya, UMNO dapat 2,600, Mak Yahya daripada PAS 1,500, Azhar Omar 1,964. Di Santan, Aizat Sulaiman 3,071, Barudin Ahmad PAS 2,088, Cik Mazlina Cik Yub 2,122. Jadi kalau kita melihat kedudukannya, begitu juga di Kanga. Kanga, Nur Amin Ahmad PKR dapat 20,000. Kenapa saya katakan bahawa Kanga ini kekal? Kerana macam saya nyatakan, mana-mana negeri yang ada pengundi dia bukan Melayu, jumlahnya dalam 20-30%, sukar untuk Barisan Nasional Wahimah kalau dia dengan muafakat nasional pun. Kalau beri pula kursi itu untuk ditanding oleh PAS, juga sukar untuk dimenangi. Kerana mereka mempunyai modal 30%. Jadi itu kedudukannya. Saya melihat bahawa untuk keadaan sekarang ni, kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin perlu melakukan sesuatu. Parti Pribumi Bersatu, kalau tengok di atas kertas, memang tidak ada hayat. Tidak ada hayat lagi untuk Parti Pribumi Bersatu ini mengekalkan penguasaannya di beberapa kawasan. Tetapi untuk UMNO bertahan tu ada ruang. Tambah lebih okey lagi kalau kalau bercantum dengan muafakat nasional. Tapi dalam keadaan begini, apabila adanya bersatu, akan menjadi the spoiler votes, maka besar kemungkinan Parti Keadilan boleh menang. Orang bertanya dengan saya, dalam keadaan begini bagaimana pandangan saya? Saya melihat tak kena gaya PKR. PKR akan menjadi the kingmaker untuk masa mendatang. Saudara Razlan Bejo, tak payah kira Datuk, kalau UMNO sendiri tumbang PRU 15 muafakat nasional, boleh ke dapat Selangor balik Datuk? Ini satu persoalan yang baik. Di Selangor keadaan sekarang ni saya merasa menyangkakan sebab di Selangor tidak ada kepimpinan. Sejak ketiadaan era Datuk Harun, era Tan Sri Muhammad Mataib di Selangor, kedudukannya begitu tenang. Kerana jalinan pemimpin-pemimpin pelapis tidak diwujudkan. Ini kesilapan besar yang berlaku waktu era UMNO dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Waktu itu, UMNO era Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mengizinkan hadirnya pemimpin-pemimpin muda. Malahan waktu itu kebanyakan pemimpin diizinkan adalah di kalangan ahli-ahli mereka yang punya kedudukan kewangan yang kuat, yang kukuh. Maka berlaku ialah dipanggil sebagai warlord. Warlord dalam UMNO. Warlord dalam UMNO ini berlaku era Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bukan berlaku era Tengku Abdul Rahman, tidak berlaku era Tun Razak, tidak berlaku era Tun Hussein On.
Tetapi sejak Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981, maka wolot-wolot ini muncul. Kerana beliau juga mewujudkan dasar pengusahaan mereka yang mendapat laba ataupun keuntungan daripada pengusahaan, syarikat-syarikat pengusahaan ini mempunyai keuntungan besar dalam share, mereka mula melabur dalam politik. Maka waktu itulah pengaruh masyarakat pendidik bagai dinafikan. Dulu cikgu-cikgu ni begitu dihormati. Banyak juga ini wakil-wakil rakyat, menteri-menteri datang daripada latar belakang daripada guru. Tapi bila era Dr. Mahathir itu telah diganti oleh mereka yang mempunyai wang. Maka wang menentukan politik. Money buy the politicals leverage. Maksudnya kalau saya ada wang, saya boleh bertanding, saya akan menang. Saya akan tabur. Dan maka itulah berganda-ganda berlakunya korupsi. Kerana kalau saya dah menabur wang untuk satu kawasan, katakanlah saya berhabis 1 juta. Bila saya diangkat sebagai pemimpin di kawasan itu, saya perlu mengisi balik tabung 1 juta ini. Jadi untuk mengisi itu, of course saya ada syarikat saya. Yang keduanya, saya akan terjebak dalam korupsi. Kalau syarikat, saya akan rampuk apa saya yang ada. Saya akan rembat. Itu yang orang kata istilahnya menyamun. Maka tiap-tiap mereka yang bertanding di dalam UMNO, jadi ketua UMNO, ketua bahagian, mereka akan mengugut menteri. Kena ingat, saya ketua bahagian. Takkan tak dapat kontrak. Maka di sinilah berlaku sambungan kontrak yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan the warlords. Tapi kalau mereka yang benar-benar ikhlas, mereka yang benar-benar berjuang untuk rakyat, kadang-kadang dipisahkan. Ini perlu ada national corrections. Ini juga perlu ada koreksi nasional untuk memperbetulkan politik negara kita ni yang tempang sebegitu teruk. Dia tak payah cerita lah pasal UMNO tu. Lah ni UMNO memang tak ada pendirian. Melukut di kaki bersatu. Lah nampaknya berat. Nah, ini bukan soalnya kita nak marah pada UMNO. Tak boleh itu. Kita perlu melakukan pembetulan. Sekarang ni saudara nak meletakkan kepercayaan pada parti mana lagi? Kerana kita, saya katakan, UMNO itu sebuah perjuangan. Rumah UMNO itu, tapi mereka yang berada dalam UMNO itu yang merosakkan kemurnian UMNO. Jadi kalau saudara nak marah pada UMNO, tak betul. Kita harus berusaha mencari jalan untuk memperbetulkan keadaan ini. Kalau mereka yang terjebak dalam korupsi, mereka yang menggunakan wang untuk mendapat kedudukan, perlu kita singkirkan. Mereka-mereka ini tidak layak berada di anjung kuasa. Kerana bila mereka berada di anjung kuasa, mereka akan melakukan rampukan. Mereka-mereka inilah akan mendekatkan diri dengan korupsi. Mereka-mereka inilah yang akan menjual mandat rakyat. Mereka-mereka ini akan melacurkan mandat rakyat untuk mendapatkan kekayaan diri mereka. Jadi sepatutnya sekarang ini sudah sampai kita melakukan koreksi nasional. Satu pembetulan nasional. Iaitu di mana ahli-ahli politik tidak lagi boleh dilihat kalau kamu punya wang maka dia diangkat. Ini saya melihat, terus terang saya kata, kadang-kadang di pimpinan, di peringkat, di bahagian dan sebagainya. Ada berlaku. Apa salahnya saya menegur parti saya? Ada berlaku pimpinan kadang-kadang dia jadi ketua muda. Dengan datang dengan wang yang banyak. Maka berlaku masalah. Kerana ketua bahagian rasa, ini nak ambil jawatan aku lah. Kebanyakan mereka menggunakan wang untuk membeli jawatan. Bila mereka menggunakan wang untuk membeli jawatan, dia dapat jawatan itu, maka pastilah jawatan itu akan dilacurkan. Akan digadaikan. Saudara Muazzah, betul, UMNO tak bersalah. Yang salah adalah pemimpin dalam UMNO. Jadi saya mengharapkan ada kesedaran di peringkat ahli-ahli UMNO peringkat bawahan. Mereka masalah sekali mendewakan orang yang ada duit. Sedihlah kita melihat perjuangan dikesampingkan. Sedangkan UMNO itu sebuah perjuangan. UMNO adalah sebuah perjuangan. Dia bukan hanya sebagai sebuah parti politik. Jadi kenapa harus dikesampingkan soal perjuangan itu? Kerana kekayaan kamu. Kalau kamu dah kaya, kayalah. Sebab UMNO berjaya menjadikan orang Melayu kaya-kaya. Jadi kenapa harus dimaki hamun UMNO? Di sini saya tak bersetuju. Kebanyakan mereka yang jadi kaya-kaya, hidup mewah, yang mempunyai pendidikan, jadi lawyer, jadi apa semua. Ini semualah dasar daripada perjuangan UMNO. Kalau bukanlah kita kata nak menongkah takdir ilahi, tetapi bagi saya UMNO dengan perjuangan itulah
mereka yang tidak berkesempatan untuk menjadi pelajar yang mempunyai ilmu disediakan. Ini perjuangan. Saudara Azmi Mak Ali, politik menjanjikan pulangan yang lumayan. Itu yang menjadi masalah. Apabila politik itu didagangkan. Hari ini bukan sajalah UMNO, begitu juga berlaku dalam Parti Pribumi. PBN lebih teruk lagi. Sebab itu selalu bila lihat macam ketua armada dia boleh bercakap. Setara datang jumpa saya ni ketua armada sekarang, datang bawa borang. Saya akan pastikan Presiden kita, Perdana Menteri akan memberi rekomendasi ataupun sokongan untuk saudara mendapatkan projek. Jadi kalau itu berlaku, bagaimana syarikat-syarikat lain yang berusaha untuk dapatkan satu projek? Sudah benda sekarang ni dalam keadaan projek yang tidak banyak. Ini masalah yang perlu kita perbetulkan. Saya berkeyakinan kalau UMNO mampu memperbetulkan kepimpinannya, insya-Allah kita akan berlayar lagi. Tapi janganlah di tengah pelayaran berlaku ketimpangan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini tidak boleh kita izinkan. Bahtera UMNO harus berlayar dengan megah di tengah samudera. Kita menongkah dengan penuh semangat wira bangsa. Bagi kita tidak ada dua, tidak ada tiga. UMNO dan negara ini perlu diperbetulkan dan perlu diperjuangkan. Tidak ada lain yang kita akan tinggalkan. Bagi saya sentiasa mengharapkan ini adalah warisan untuk saya serahkan kepada anak-anak cucu saya untuk meneruskan perjuangan ini. Kalau tempang parti kita, maka tempanglah rakyat kita masa depan. Bagi saya tidak lain dan bukan UMNO perlu, kerana UMNO adalah sebuah perjuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam esok. Sekian, terima kasih dan selamat malam.